Salam sejahtera, nama saya Teh Pei Ching. Saya akan mewakili ahli kumpulan saya yang lain iaitu Syafiqah, Syahir Laksana, Tarshini, Umi Kaltom dan Wan Nur Hanis Nisa untuk membentangkan tajuk sebagai seorang ahli geomorfologi, bagaimana untuk mentafsirkan sesuatu pandang darat. Bagaimana? Iaitu melalui proses geomorfologi. Proses geomorfologi merupakan proses-proses yang berlaku secara semula jadi terhadap fizikal daratan atau lautan sehingga membentuk pelbagai jenis bentuk muka bumi yang baru atau juga dikenali sebagai pandang darat. Terdapat dua jenis tenaga yang menyebabkan proses geomorfologi, iaitu tenaga eksogenik dan tenaga endogenik. Tenaga eksogenik merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat memusnahkan permukaan bumi seperti luluh hawa, hakisan, pergerakan jisim dan sedimen. Manakala tenaga endogenik pula merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti pergerakan tektonik, lipatan kerak bumi, gelinciran, gempa bumi, gunung berapi dan aktiviti igneous serta metamorfosis batuan. Pada pembentangan ini, kami akan menumpukan kepada pandang darat fizikal. Yang pertama iaitu proses luluh hawa. Proses luluh hawa merupakan proses yang penguraian dan peleraian batuan melalui tindakan iklim dan cuaca menurut Exogenous 1959. Apakah pandang darat daripada proses luluh hawa? Iaitu karst. Karst merupakan kawasan tanah yang terdiri daripada batu kapur yang selalunya terbentuk di kawasan tropika lembap akibat proses luluh hawa. Dan apakah faktor yang menyebabkan pembentukan karst? Iaitu curahan hujan, struktur batuan dan jenis batuan. Seterusnya, hakisan. Hakisan merupakan proses penghausan permukaan bumi akibat daripada tindakan ejen-ejen yang bergerak seperti air mengalir, angin dan ombak. Apakah pandang darat daripada hakisan? Iaitu air terjun dan pinggir pantai. Faktor pembentukan air terjun. Air terjun terbentuk apabila formasi batuan dikenakan hakisan menegak dan air sungai yang deras mengalir melalui formasi batuan lembut batuan keras. Proses pembentukan air terjun ini berlaku apabila air yang deras turun daripada kawasan yang tinggi dan menghentam batuan lembut. Air yang turun dari kawasan tinggi ke kawasan bawah dikenali sebagai hakisan menegak. Lama-kelamaan hal ini menyebabkan batuan lembut tersebut menjadi lubuk iaitu kolam air terjun. Seterusnya, faktor pembentukan pinggir pantai. Secara spesifiknya, kami akan menumpukan kepada pembentukan gua. Pembentukan gua adalah akibat daripada hakisan hidro yang berterusan yang akan menyebabkan sesebuah tebing tinggi yang mempunyai kelemahan seperti rekahan atau retakan yang akan dihakis dan membentuk sebuah lubang. Batuan lembut di bahagian tanjung ini lebih mudah terhakis. Lubang ini akan berpanjangan dan meluas lalu menjadi gua. Selain itu, pemendapan. Pemendapan pantai ialah satu kawasan yang mana terdapat timbunan bahan mendak yang peroi seperti pasir, batu kelikir dan batuan lada di bahagian pesisiran hadapan dan belakang kawasan zon pesisir pantai. Apakah pandang darat daripada proses pemendapan pantai? Iaitu beting pasir dan tombolo. Faktor yang menyebabkan pembentukan tersebut adalah beting pasir terhasil daripada ombak peminasa yang pecah lantas mewujudkan putaran menggali pasir dan memendakkan di bahagian belakang yang berkeadaan selari dengan pinggir pantai ataupun bersudut tepat dengannya. Tombolo pula merupakan beting pasir yang menghubungkan sebuah pulau ke tanah besarnya atau antara pulau-pulau. Seterusnya iaitu pergerakan plak tektonik. Pergerakan plak tektonik adalah tenaga dalaman bumi seperti tenaga graviti dan tenaga radiogenetik. Secara spesifiknya, proses-proses tersebut ialah gelinciran, iaitu pengangkatan dan penurunan kerak bumi, daratan dan dasar laut, lipatan iaitu pembentukan banjaran-banjaran gunung yang dikenali sebagai orogenesis dan gempa bumi melibatkan gerakan secara kuat dan tiba-tiba hasil daripada pergerakan dan penyesuaian lapisan-lapisan batuan pada kerak bumi. Apakah pandang darat daripada proses ini? Iaitu benua.
Faktornya, menurut ENPAL 2013, plat tektonik merupakan sebahagian daripada kerak bumi dan kerak ini berpecah menjadi kepingan yang dinamakan sebagai plat. Pergerakan plat tektonik ini dikatakan telah menghasilkan 7 benua yang terdapat di bumi iaitu Asia, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australasia dan Antartik. Terdapat dua teori iaitu teori hanyutan benua menerangkan tentang asal-usul benua yang dahulunya ketujuh-tujuh benua tersebut merupakan satu benua yang besar. Menurut Cheng 2010 menyatakan bahawa semua benua bercantum pada 200 juta tahun dahulu dalam bentuk benua yang besar yang dikenali sebagai Pangaea. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahawa benua tersebut bercantum, antaranya adalah bukti penemuan fosil yang sama dan pelebaran lantai lautan. Yang kedua iaitu teori plat tektonik pula menjelaskan tentang cara pergerakan plat tektonik di bumi yang telah menyebabkan berlakunya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, pembentukan pulau dan gunung ganang di permukaan bumi. Secara kesimpulannya, sebagai ahli geomorfologi, terdapat banyak pandang darat yang boleh ditafsirkan. Kewujudan pandang darat fizikal ini sememangnya memberi kesan positif dan kesan negatif kepada alam sekitar dan kehidupan. Faktor-faktor terbentuk sesuatu pandang darat fizikal juga dipengaruhi oleh hidupan dan alam sekitar. Sekian, terima kasih.